hamba yang rambut khitik, hamba hak yang hidung ropok. Kalau cakap kita tetap Rasulullah suruh taat kepada pemimpin. Cuma hak yang kita kata kemusykilan kita, macam mana hamba boleh jadi pemimpin? Okey, dalam menghuraikan kemusykilan ni, ulama-ulama hadis terbagi kepada beberapa pandangan. Cuma pandangan hak yang kita rasa hak yang lebih tepat ataupun lebih kita rasa tenang adalah apa hak yang disebut oleh Imam Al-Khattabi. Yang mana kata Imam Al-Khattabi seorang ulama hadis yang terkenal. Dia kata ni qad yudrabul mathalu bima la yaqa'u fil wujud. Dia kata ni kadang-kadang dijadikan perbandingan dengan apa hak yang tidak berlaku pada kewujudan ini. Maksudnya memang tidak berlaku hamba menjadi pemimpin. Faham lagi tak? Cuma Nabi SAW buat contohnya. Buat contoh lagu mana? Mu kena taat kepada pemimpin, kena taat sungguh. Walaupun pemimpin itu adalah seorang hamba abdi. Sebenarnya hamba abdi mana boleh jadi pemimpin? Kata Imam Al-Khattabi, qad yudrabul mathalu bima la yaqa'u fil wujud. Terkadang dijadikan perbandingan dengan apa yang tidak berlaku pada kewujudan ini. Baik, bandingannya, dia bagi bandingan. Ni tengok bandingan. Bandingannya dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah bagaimana? Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membina masjid walaupun seperti sarang burung ataupun lebih kecil lagi. Bina masjid seperti sarang burung ataupun lebih kecil lagi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Taala akan bina baginya rumah dalam syurga. Okey, dah kalau misalnya masjid sebesar sangkar burung, nak sembahyang mana? Nak sembahyang mana? Atau kalau lebih kecil lagi sangkar burung, nak sembahyang mana? Baik. Lalu tu kata ulama, hadisnya adalah hanya Rasul jadikan perbandingan. Nak ayat besarnya ganjaran bina masjid. Walaupun orang tu bina sekecil-kecil masjid, maka ada ganjaran dia. Allah Ta'ala akan bina baginya rumah dalam syurga. Tetapi kalau kita nak bina masjid sebesar sangkar burung, mana boleh? Nak sembahyang mana? Nak masjid mana pula? Masjid tempat sujud. Nak sembahyang mana? Jelas tak masalah. Tu kata Imam Al-Khattabi, kadang-kadang dijadikan perbandingan dengan perkara hak yang tidak berlaku dalam kewujudan ini. Jadi seolah-olah pandangan Imam Al-Khattabi dalam hadis ini adalah ini hanyalah perbandingan supaya kita kena taat kepada pemimpin setaat-taatnya selama mana dia tidak suruh kita melakukan maksiat. Tapi dengan syarat kita kata tadi, kena syarat pemimpin saat itu tidak terkeluar daripada agama Islam. Kadang-kadang pemimpin yang memang beragama Islam, tapi oleh kerana tidak jaga percakapan, tidak ada pendidikan ilmu agama, menyebabkan percakapan dia terkeluar daripada agama Islam. Sebab dalam hadis kata Rasul, illa antara kufran bawaha. Itu baru boleh menggulingkan kerajaan. Baik. Sebab itulah tidak boleh sama sekali kita menggulingkan kerajaan. Jadi kalau ada di tempat kita orang nak guling kerajaan, di tempat kita, itu adalah salah. Itu hukum dia adalah haram. Guling kerajaan dengan senjata kan? Guling kerajaan dengan senjata hukum dia adalah haram. Jangan faham guling kerajaan maksud lain. Guling kerajaan dengan senjata adalah hukum dia adalah haram. Itu adalah sifat khawarij. Faham lagi tak? Sifat apa dia? Sifat khawarij. Habis. Satu. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita ambil dulu benda yang kita dapat sebelum daripada kita baca lagi. Benda yang kita faham di sini. Hak yang kita faham di sini, tengok. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sentiasa mencari kebaikan. Tidak gitu. Lambat ada peluang untuk dia memetik mutiara daripada Rasulullah, terus dia minta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mutiara kepada dia. Sahabat Rasulullah di antara sahabat yang sahabat Rasul di antara orang yang cukup cepat mengambil kebaikan. Baik. Dan tu kata ulama, daripada hadis ni kita dapat istinbat hukum. Di antara perkara yang dipuji oleh syarak, yang dituntut oleh syarak adalah pelajar-pelajar ilmu meminta pesanan dan wasiat
daripada orang-orang alim. Minta pesanan dan wasiat daripada orang alim. Sebagaimana sahabat mengambil pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Lepas daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu. Kata Rasul, kalau orang yang panjang umur, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Berlaku perbalahan yang banyak. Kalau orang yang panjang umur. Jadi Rasulullah kata, kalau orang yang panjang umur di kalangan kamu, dia akan jumpa dengan perselisihan yang banyak. Yang mana perselisihan dan perbalahan dia berlaku bukan selepas daripada khilafah ar-Rashidah, bukan pada penghujung khilafah ar-Rashidah. Bermula dengan kematian Sayyidina Uthman. Akhirnya berlaku fitnah, berlaku peperangan Jamal, waqatul Jamal di antara sahabat. Lepas tu berlaku pula peperangan Siffin juga di antara sahabat. Baik. Jadi kata Rasul, sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika dia melihat perselisihan yang banyak, kita apabila kita tengok suatu benda berlaku, kita orang yang agama ni mula-mula sekali kita lagu mana? Kita akan mikir lagu manakah cara kita nak menyelesaikan perkara tersebut mengikut cara agama. Bukan hanya semata-mata untuk kita menyelesaikan perkara tersebut. Tak gitu. Kita orang agama, kita akan mikir lagu manakah cara untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut menurut apa yang dituntut oleh agama. Okey, benda yang Rasul ayat, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Ketika berlaku perselisihan yang banyak, kena berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham daripada hadis ni, yang pertama sekali, ketika berlaku perselisihan yang banyak,